Terima kasih Puan Speaker. Haji Bakhil makan kuih bulan. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Ketua. Kementerian sentiasa berusaha gigih dalam memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap pembangunan atlet para negara. Usaha ini dilaksanakan bermula dengan pelaksanaan program pelapis negeri dan program bakat yang bertujuan untuk mencungkil bakat baharu dan memberikan pendedahan kepada peringkat pertandingan yang lebih tinggi. Pada tahun 2023 terdapat seramai 799 orang atlet para yang mengikuti program pelapis negeri dan 88 atlet para yang berada dalam program bakat. Atlet para di peringkat pelapis ini telah disediakan dengan kemudahan seperti yang berikut. Pertama, sebanyak 98 pusat latihan negeri bagi atlet pelapis para. Yang kedua, bantuan jurulatih dan penggerak yang dilantik oleh Majlis Sukan Negara. 3, kejohanan sirkit 3 kali setahun. Keempat, program latihan mod separuh masa 4 kali seminggu. Kelima, pendedahan latihan dalam dan luar negara serta 6, peralatan dan pakaian latihan. Sementara itu, atlet para di peringkat kebangsaan pula mengikuti program latihan secara berstruktur di Pusat Kecemerlangan Sukan Kampung Pandan secara sepenuh masa. Semua atlet ini disediakan penginapan, makan minum, perkhidmatan sains dan perubatan sukan serta peralatan sukan. Secara keseluruhannya, atlet para di peringkat kebangsaan menerima sokongan bulanan berjumlah 1.945 juta ringgit dengan anggaran per kapita berjumlah sebanyak RM35,000 merangkumi perbelanjaan kejohanan, allowance dan kemudahan penginapan makanan dan minuman atlet. Selain itu, pemberian insentif skim hadiah kemenangan sukan SHAKAM turut diberikan secara sama rata termasuk pada atlet para di mana pemenang pingat di Sukan Paralimpik menerima nilai insentif berjumlah RM1 juta bagi pingat emas, RM300,000 bagi pingat perak dan RM100,000 bagi pingat gangsa. Pemenang pingat di Tamasya Paralimpik turut menerima allowance bulanan sepanjang hayat secara sama rata menerusi skim imbuhan tetap Olimpik SITO sebanyak RM5,000 bagi pingat emas, RM3,000 bagi pingat perak dan RM2,000 bagi pingat gangsa. Sehingga kini seramai 13 orang atlet para telah menerima insentif berkenaan sepanjang penyertaan kontingen Malaysia ke Sukan Paralimpik. Selain dana kerajaan, kementerian ini melalui Majlis Sukan Negara telah mengambil langkah untuk meneroka kerjasama strategik dengan pihak swasta untuk mendapatkan tajaan dan sumbangan. Sehingga November 2023, usaha ini telah berjaya menjana sebanyak RM13 juta dalam bentuk tunai dan barangan. Terima kasih. Bukit Bendera. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi soalan tambahan saya ni dia lebih nak beri fokus kepada jurulatih. Jadi sebagai langkah untuk mengiktiraf sumbangan yang tidak ternilai yang telah yang telah ditunjukkan oleh jurulatih yang telah bersara. Jadi adakah kementerian akan mempertimbangkan kemungkinan untuk melibatkan semula jurulatih tersebut kerana berpengalaman dan mungkin dalam peranan yang lain seperti penasihat dalam pelbagai organisasi dan juga kelab sukan. Jadi sekaligus dapat meraihkan manfaat daripada kepakaran dan juga pengalaman mereka. Terima kasih. Kita sentiasa menghargai sumbangan dan pengorbanan jurulatih yang telah banyak berjasa dalam melatih atlet kita sehingga ke peringkat tertinggi. Jadi bagi program-program seperti seminar dan bengkel tertentu, jurulatih ini sentiasa dipanggil sebagai panel dan juga sebagai pakar rujuk untuk memberikan pandangan dan pendapat dalam pelaksanaan sesuatu program. Walau bagaimanapun, bagi memegang jawatan tertentu dalam organisasi sukan, kementerian sentiasa memberi galakan kepada Persatuan Sukan Kebangsaan untuk memanfaatkan pengalaman mereka. Sebagai contoh, jurulatih R. Jagannathan yang sebelum ini telah berbakti sebagai jurulatih para olahraga kebangsaan kini telah berkhidmat bersama-sama dengan Persatuan Olahraga Para Malaysia sebagai jurulatih pembangunan. Dan bagi program bakat, lebih kepada program pengenalan sukan orang kurang upaya OKU dan mana-mana program yang dijalankan, OKU yang berminat untuk bersukan akan dibawa kepada penggerak negeri untuk diberikan latihan secara khusus mengikut kecenderungan sukan. Mod latihan adalah sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu.
Jadi ini cara untuk kita empower ataupun memperkasakan jurulatih yang telah pun berjasa dalam negara. Terima kasih. Indra Makota. Terima kasih Timbalan Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Menteri. Saya ucap tahniah syabas kerana banyak